Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Zaufi 2022. Pada hari ini saya akan membentangkan satu kertas kerja yang bertajuk Nilai Teras Integriti dalam Institusi Kekeluargaan berpandukan Qasas Al-Quran. Saya Dr. Siti Sarah binti Izham daripada Akademi Pengajian Islam Contemporary UiTM Shah Alam. Ini merupakan ahli-ahli penyelidik yang menyelesaikan kertas kerja ini. Isi kandungan kajian. Okey. Pendahuluan. Sebagai pendahuluan, kita mengetahui bahawasanya integriti adalah sangat diperlukan di dalam kehidupan kita. Apakah yang dimaksudkan dengan integriti? Integriti memberikan nilai tambah melalui nilai estetika yang terhasil daripada panduan nilai kekuatan fizikal dan akal dengan integriti yang dimiliki. Institusi sosial utama yang memainkan peranan besar dalam mendidik, memupuk serta menerapkan konstituen integriti pada diri individu adalah daripada keluarga, sekolah dan agama. Lalu kajian ini akan memberi fokus kepada institusi keluarga yang mana institusi keluarga adalah institusi pertama yang mendidik seseorang manusia. Di mana kajian-kajian lepas telah membentangkan berkaitan dengan integriti, berkaitan dengan integriti daripada sudut Islam, lalu digabung jalingkan kajian-kajian lepas dan dilihat daripada perspektif qasasul Quran, iaitu kisah-kisah dalam Al-Quran yang menjadi panduan kepada kita dari sudut bagaimana ingin mendidik diri dan juga ahli keluarga menerapkan nilai integriti. Ini adalah metodologi kajian di mana kajian ini menggunakan reka bentuk kualitatif melalui kaedah analisis dokumen di mana sumber data diperolehi melalui pembacaan terhadap sumber primer dan sekunder yang mana ia melibatkan kitab-kitab tafsir seperti Ibnu Katsir, Fi Zilalil Quran, Saffatut Tafasir dan sebagainya, dan kemudian tesis dan disertasi, juga artikel-artikel jurnal yang berkaitan dengan tajuk kajian. Lalu data-data yang dikumpul akan dianalisis secara deskriptif untuk menghasilkan nilai teras. Melihat kepada kajian lepas, literature review, saya membahagikan kepada 3 perbincangan utama konsep integriti. Yang pertama, konsep integriti iaitu melihat pentakrifan integriti itu daripada integer yang bermaksud menyeluruh, sempurna dan kesatuan yang teguh. Pengertian integriti juga telah dikupas di dalam Plan Integriti Nasional 2006 secara lebih khusus, iaitu membawa maksud kualiti unggul yang wujud dalam kalangan individu dan berteraskan prinsip teguh kepada kejujuran dan amalan bermoral. Manakala perbincangan kedua adalah berkaitan dengan konsep integriti dalam Islam, di mana integriti ini adalah berpaksikan kepada kekuatan rohani dan akidah tauhid adalah penyelesaian terbaik dalam memartabatkan integriti dalam konteks peribadi dan organisasi. Matlamat integriti yang berlandaskan Islam amat jelas, iaitu pengamalan adalah semata-mata kerana Allah untuk mendapat redha Allah. Walaupun pengamalannya di dunia, namun kepercayaan dan keyakinan bahawa kita akan mendapat balasan daripada Allah adalah menjadi kekuatan pendorong amalan kerja berintegriti dilakukan. Okay, dalam merealisasikan hal ini, dalam merealisasikan integriti ini, yang perlu dimiliki adalah ketakwaan kepada Allah. Takwa atau takutkan Allah mampu menjadi benteng seseorang daripada melakukan perkara yang Allah tidak benarkan dan Allah murka. Dan yang ketiga, perbincangan yang ketiga, penerapan nilai integriti dalam institusi kekeluargaan. Di mana penerapan nilai integriti ini mestilah bermula dengan menerapkan nilai ketakwaan kepada Allah, iaitu takutkan Allah. Apabila seseorang itu takut akan Allah, maka ia akan mengelak dirinya dan juga ahli keluarganya daripada melakukan perkara yang mengundang kemukaan Allah. Okay, lalu terjadilah keluarga yang bahagia.
Jadi di sini memperlihatkan bahawasanya penerapan nilai integriti itu adalah bermula daripada rumah, daripada seorang ibu dan seorang bapa, lalu diberikan kepada anak-anak. Ini adalah dapatan dan perbincangan, ya. Qasasul Quran, kisah di dalam Al-Quran itu banyak, ya. Qasas Al-Quran adalah kisah-kisah dalam Al-Quran. Banyak, tetapi beberapa sahaja kisah yang diambil, ya, yang dilihat mampu menjadi teras, nilai teras kepada kajian ini. Yang pertama adalah berkaitan kisah Nabi Yusuf dan Imrah Al-Aziz. Yang kedua berkaitan Nabi Musa, Nabi Shu'aib dan anaknya perempuannya. Dan ketiga adalah berkaitan kisah Zulkarnain dan penduduk, ya, penduduk setempat. Kita pergi kepada kisah yang pertama, iaitu kisah Nabi Yusuf dan Imran Al-Aziz yang dilihat dalam surah Yusuf ayat ke-23. Bagaimana Imrah Al-Aziz ini, beliau sukakan, cintakan kepada Nabi Yusuf lantaran kerana ketampanan Nabi Yusuf, dan dia telah merancang supaya hanya dia dan Yusuf sahaja di dalam rumah apabila suaminya telah pergi bekerja. Dia menyuruh para pembantunya yang lain untuk keluar di rumah dan dia telah menutup tingkap-tingkap dan pintu-pintu. Lalu dia menyeru Yusuf untuk datang kepadanya dan dia bersedia untuk melakukan hubungan seksual. Tetapi kita lihat apa jawapan Nabi Yusuf. Qala ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah dari perbuatan yang keji. Melihat kepada jawapan Nabi Yusuf ini memperlihatkan bahawasanya perlunya ada di dalam diri kita rasa takutkan Allah. Ya, walau di mana sahaja kita berada, tempat tersembunyi maupun nyata, kita mestilah menerapkan kepada diri kita dan juga ahli keluarga kita untuk rasakan takutkan Allah. Dan juga yang pertama ketakwaan, takutkan Allah. Dan yang kedua rasa ihsan. Kalau di dalam ibadah kita lihat ta'rif ihsan itu seperti kita beribadah seperti kita melihat Allah ataupun Allah melihat kita. Dan inilah perkara penting. Apabila lepas kita takut kepada Allah, maka kita akan rasa Allah sentiasa memerhatikan kita dan kita akan cuba mengelak diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang Allah murka dan juga yang Allah tidak suka. Dan itulah yang boleh dapat daripada kisah Nabi Yusuf. Kisah yang kedua adalah berkaitan dengan Nabi Musa, Nabi Shu'aib dan anak perempuannya yang boleh dilihat dalam surah Al-Qasas ayat ke-26 di mana Nabi Musa ini telah melarikan diri daripada Mesir, iaitu melarikan diri daripada Firaun. Lalu dia berhenti di satu tempat, ya, untuk melepaskan lelahnya dan dia baginda ternampak pengembala kambing ini, ya, pengembala kambing yang lelaki sedang memberi minum kambing lah, barang gembalaan dia di tepi perigi. Di belakangnya ada dua orang perempuan, ya, yang disifatkan sebagai lemah. Maka dia merasakan, Nabi Musa merasakan perkara itu adalah kurang menyeronokkan, kurang baik. Lalu baginda bangun dan baginda membantu dua perempuan tersebut, yang mana perempuan tersebut mengatakan ayah mereka uzur, jadi mereka yang terpaksa mengambil peranan menjaga, mengembala kambing dan memberi minum. Okey, jadi kalau diikutkan oleh budaya Arab ini, mereka ini tidak boleh tunduk kepada orang, lagi-lagi Nabi Musa, kerana Nabi Musa adalah pendatang di tempat tersebut. Tetapi kerana melihat sifat Nabi Musa itu, maka memperlihatkan kekuatan yang ada. Nak mengangkat air daripada perigi itu pun bukan satu yang senang, berat, memerlukan tenaga yang banyak. Dan kemudiannya kekuatan Nabi Musa ini berlawan dengan pengembala, dan pengembala ni boleh ke belakang memberi laluan kepada Nabi Musa. Maka anak perempuan, Nabi Shu'aib, salah seorang anak perempuannya berkata kepada ayahnya untuk ayahnya ni mengambil Nabi Musa ini sebagai pekerjanya. Okey. Jadi Nabi Shu'aib pun memanggil Nabi Musa, ya, yang berantaranya ada anak perempuannya. Lalu Nabi Shu'aib bertanya kepada Nabi Musa apa yang berlaku ke atas dirinya. Lalu Nabi Musa menceritakan perjalanannya dan kemudiannya Nabi Shu'aib menawarkan kepada Nabi Musa untuk bekerja dengannya selama 10 tahun. Okey, dan sifat amanahnya Nabi Musa ini
adalah kerana baginda Nabi Musa berjaya menghabiskan 10 tahun ikatan kontrak tersebut tanpa tanpa culas, tanpa khianat kepada amanah tersebut. Maka di sini perkara yang penting yang perlu diterapkan adalah sifat amanah dalam diri kita, pasangan dan juga anak-anak. Dan yang ketiga, dapatan ketiga adalah berkaitan dengan kisah Zulkarnain dan permintaan penduduk untuk dibina tembok. Di mana Zulkarnain ini adalah seorang raja yang menguasai. Zulkarnain ini telah berjalan dan satu ketika beliau singgah di kawasan satu penduduk ini di mana penduduk ini telah meminta kepada Zulkarnain untuk Zulkarnain ini membina tembok kerana di sana adanya kaum yang disebut sebagai Ya'juj dan Ma'juj selalu melakukan kerosakan di bumi, selalu merosakkan tanaman mereka. Maka penduduk ini meminta pertolongan Zulkarnain kerana dikatakan Zulkarnain membawa bala tentera. Okey. Dan mereka tidak mengetahui bahawa Zulkarnain ini adalah seorang raja. Lalu dia kata, tolong binakan tembok untuk kami dan mereka itu, iaitu Ya'juj dan Ma'juj, dan kami akan memberi kamu sejumlah wang dari hasil pendapatan kami. Zulkarnain menolak dan Zulkarnain berkata dengan syarat kamu membina. Kamu bersama-sama membina tembok tersebut. Di sini memperlihatkan bahawasanya Zulkarnain adalah seorang raja dan sememangnya dia ada rakyat dia dan dia bertanggungjawab menjaga rakyatnya. Jadi kalau kita lihat dalam konteks kita sebagai seorang pemimpin, kita dah diberi habuan lah, dah diberi gaji semua kan. Gitu juga mungkin dalam konteks Zulkarnain sebegitu. Tapi jadi dengan sebab dia mengetahui bahawasanya tanggungjawab dia, amanah dia, maka dia tidak mengambil wang tersebut. Okey, di sinilah memperlihatkan sifat qanaah yang ada pada Zulkarnain, iaitu merasa cukup dengan apa yang ada. Kalau sebagai manusia individu yang biasa, kita merasa cukup dengan apa yang ada dan kita tidak menzalimi orang lain dengan mengambil wangnya, padahal itu adalah tugasan kita. Okey. Jadi daripada 3 kisah tersebut dapat dikeluarkan nilai teras menerusi kisah. Kisah yang pertama seperti mana yang saya sebutkan tadi, Nabi Yusuf telah menunjukkan sifat ketakwaan dan ihsan. Kisah kedua amanah dan kisah ketiga qanaah. Jadi dalam kita mendidik anak-anak, mendidik diri kita dan juga pasangan kita, suami atau isteri dan anak-anak, kita kena didik mereka untuk merasa takut kepada Allah, takwa. Kemudiannya merasakan apabila ingin melakukan sesuatu, Allah sedang melihat. Apakah kita ingin Allah lihat kita melakukan perkara yang Allah tidak redha? Okey. Seterusnya, kita menerapkan nilai integriti itu adalah dengan menerapkan nilai amanah di dalam diri. Memastikan setiap perkara yang kita lakukan itu dibuat dengan bersungguh-sungguh dan dibuat dengan penuh kejujuran. Dan seterusnya adalah sifat qanaah, pupukkan di dalam diri kita, pasangan dan anak-anak sifat merasa cukup dengan perkara apa yang ada. Maksudnya sekiranya itu adalah tugasan kita, maka lakukan habis baik dengan penuh amanah dan tidak perlukan kepada sumber-sumber yang lain untuk perkara tersebut. Melainkan nak sumber yang lain, buatlah lain. Buatlah perkara lain. Maksudnya berniagalah contoh. Jadi nilai teras yang dapat dikeluarkan daripada qasasul Quran, kisah-kisah Al-Quran ada 4, takwa, ihsan, amanah dan qanaah, yang mana 4 kisah ini, 4 nilai ini adalah nilai teras ketika mana seseorang itu ingin mendidik, memupuk ahli keluarganya. Jadi inilah nilai teras dalam institusi kekeluargaan merujuk kepada qasasul Quran. Sebagai penutup, kajian dapatan-dapatan bahawa nilai teras integriti sememangnya penting diterapkan bermula daripada institusi kekeluargaan. Nilai takwa, ihsan, amanah dan qanaah perlu ada pada diri kita sendiri dan kemudiannya kepada pasangan dan juga anak-anak. Yang mana ia memberi impak yang sangat besar dalam usaha untuk meningkatkan nilai integriti di kalangan masyarakat.
Itu sahaja penghargaan kepada Geran Penyelidikan Dalaman ASIS 2022 bertajuk Model Aplikasi Integriti dalam Pembangunan Lestari Alam. Okey, sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.